Di balik kata istiqamah ada perjuangan yang kuat, pengorbanan yang banyak, dan doa yang tidak pernah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton yang dihormati sekalian, apabila kita bercerita tentang hijrah, maka kita tidak akan dapat lari daripada membicarakan tentang istiqamah di dalam penghijrahan. Istiqamah ataupun yang boleh kita faham sebagai konsistensi di dalam melakukan sesuatu, diadaptasi di dalam penghijrahan seseorang akan memastikan bagaimana hijrah itu kekal relevan dan menjadi satu penentu bagaimana hijrah itu akan kekal menjadi satu hijrah yang benar-benar ikhlas dan benar-benar ingin dilakukan. Di balik kata istiqamah terdapatnya di sebaliknya, iaitu perjuangan yang kuat, pengorbanan yang besar dan doa yang berterusan. Apabila kita sebut di sini, iaitu berkaitan dengan perjuangan yang besar, sudah setentunya ia menjadi satu perkara yang begitu hebat untuk dilakukan. Bagaimana kita berkeinginan untuk melakukan hijrah, ia ditentukan oleh bagaimana istiqamah kita di dalam melakukan perkara tersebut. Sikap konsisten, bagaimana kita sentiasa berjuang menginginkan kebaikan. Bahkan disebutkan Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apabila disebut berkaitan dengan hijrah, Nabi menyebut la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi menyebutkan tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan Mekah. Di sini merujuk tidak ada hijrah apabila telah dibukanya kota Mekah, kerana kota Mekah telah menjadi sebuah negara Islam. Dan disebutkan di sini ialah tidak ada hijrah yang lebih besar pahalanya berbanding dengan hijrah apabila berhijrahnya para sahabat dan Nabi SAW membuka kota Mekah. Tetapi apa yang tinggal sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang ada hanyalah perjuangan dan juga niat seseorang. Dua perkara yang begitu penting di dalam kehidupan kita, iaitu perjuangan. Apabila seseorang ingin berhijrah, maka ia melakukan satu perjuangan. Di dalam tempoh perjuangannya tersebut, di dalam tempoh perjalanannya tersebut, pasti ia akan mengalami banyak bentuk rintangan dan kesukaran di dalam menjadikan dirinya berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan di dalam masa yang sama ialah satu pengorbanan yang begitu besar. Para penonton yang dihormati sekalian, apabila kita bercerita tentang pengorbanan, maka sudah setentunya kita pernah merasakannya. Kita telah melalui pelbagai pengorbanan, kita telah melalui pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang sedemikian, apabila orang yang sedang di dalam perjalanan untuk berhijrah, maka ia perlu bersiap sedia dirinya untuk diuji sejauh mana dia berkeinginan untuk mencapai maksud daripada penghijrahannya. Di sinilah akan nampak bagaimana istiqamah itu memainkan peranan yang begitu penting. Ia akan melalui bagaimana satu tempoh, bagaimana dirinya diuji dengan persekitarannya, sekelilingnya, mungkin sahaja ahli keluarga, para sahabat yang tidak memberi kata galakan ataupun sokongan kepada dirinya. Di akhir sekali ialah bagaimana seorang yang ingin istiqamah di dalam penghijrahannya perlu sentiasa berterusan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apabila seorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doanya pasti akan diijab, pasti akan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah pengharapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bissawab. Hijrah itu bukan tentang menyempurnakan diri, tapi tentang memperbaiki diri. Alhamdulillah,
Para penonton yang dihormati sekalian, apabila kita masih lagi berbicara tentang hijrah, maka kita melihat di sini hijrah bukanlah tentang menyempurnakan diri, tetapi hijrah adalah memperbaiki diri. Apakah yang dimaksudkan dengan hijrah bukanlah menyempurnakan diri? Kerana apabila kita melihat kepada perkara ini, tidak ada manusia yang begitu sempurna untuk mengaku dirinya tidak pernah melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Tiada manusia yang semaksum ataupun yang tidak pernah melakukan sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita hanyalah manusia yang biasa yang akan melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Para penonton yang dihormati sekalian, apabila kita melihat di sini, perkara yang penting ialah berkaitan dengan niat kita di dalam penghijrahan. Yang mana niat seseorang itu akan membantu bagaimana ia benar-benar menginginkan untuk memperbaiki dirinya walaupun tidak mencapai ke tahap yang mungkin diinginkannya, iaitu mencapai kesempurnaan yang tidak akan dapat dimilikinya. Apabila kita sebut tentang niat, maka apabila kita buka, kita rujuk di dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal kitab Al-Bukhari, kitab Muslim dan semisalnya, maka kita akan mendapati bagaimana diletakkan para ulama, para sarjana Islam telah meletakkan hadis yang pertama ialah berkaitan dengan niat dan hijrah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab, bagaimana ia mendengarkan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sayyidina Umar Al-Khattab mendengarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis yang mungkin ramai daripada kita tahu. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya bagi setiap perbuatan itu bergantung kepada niat. Dan bagi setiap seseorang itu apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang diinginkannya ataupun wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya berdasarkan apa yang diniatkannya. Di sini kita melihat bagaimana hadis ini sebenarnya ia menyingkap tentang bagaimana pada satu ketika tersebut itu apabila para muslimin hendak berhijrah, maka ada di antara mereka yang berhijrah kerana menginginkan seorang wanita yang ingin dinikahinya. Inilah yang kita sebut sebagai hadis Ummu Qais ataupun hijrah Ummu Qais. Jadi kita berbalik kepada apa yang kita bincangkan tadi, iaitu bagaimana kita hendak memperbaiki diri, bagaimana kita sentiasa memperbaiki diri kita. Para penonton yang dihormati sekalian, ataupun apabila kita melihat kita tidak mampu sempurna, cara yang paling penting ialah bagaimana kita sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita memiliki sangkaan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita. Setiap nikmat yang boleh menjadi musibah, musibah boleh menjadi nikmat kepada kita. Dan kita sentiasa bersangka baik kepada diri kita dan bersangka baik kepada kaum muslimin kesemuanya. Bahkan kepada umat manusia keseluruhannya. Kerana apa? Mungkin saja seseorang itu ingin berhijrah, kita berilah mereka ini satu kekuatan, sokongan untuk berubah. Dan bahkan kita bersangka baik kepada diri kita. Kita hendak berubah, kita memperbaiki diri walaupun tidak mencapai kesempurnaan. Kita ni akan sentiasa merasakan diri berharap kepada pertolongan Allah dan sentiasa jawapannya terdapat kepada perkataan yang kita sebut sebagai taubat. Allahu a'lam bishawab. Berubah itu sukar, tapi yang lebih sukar adalah beristiqamah dengan perubahan diri. Hanya yang berkeazaman kuat teguh meneruskan. Para penonton yang dihormati sekalian, kita masih lagi berbincang tentang istiqamah di dalam hijrah.
Apabila kita bercerita tentang hijrah, hijrah sudah semestinya satu perkara yang begitu sukar. Tetapi yang lebih sukar ialah istiqamah di dalam penghijrahan. Hanya yang mempunyai keazaman yang kuat teguh yang akan kekal meneruskannya. Di sini kita melihat bagaimana diri kita apabila mempunyai keazaman yang teguh dan kuat dan kekal, kita akan kekal melakukan ataupun kekal konsisten di dalam penghijrahan kita. Mungkin saja kenapa sesuatu perkara itu satu perkara yang sukar apabila kita melihat kepada penghijrahan. Mungkin disebabkan oleh diri kita terbiasa melakukan perkara-perkara yang mungkin dilarang Allah SWT. Apabila sampai satu ketika kita mengalami satu kesukaran, tetapi yang lebih sukar di sini ialah untuk kita kekal konsisten untuk melakukan kebaikan dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Di sini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan setiap sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini dengan asbab dan hikmah di sebaliknya. Kita akan melihat bagaimana kita apabila mempunyai sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahawasanya pahala bagi setiap kebaikan, usaha yang telah kita lakukan, jihad yang kita lakukan, perjuangan yang telah kita lakukan, pengorbanan yang begitu besar yang telah kita lakukan untuk kekal istiqamah akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat sebagai contoh, bagaimana seseorang itu akan dibalas pahalanya. Masing-masing setiap manusia pergi ke masjid yang sama untuk mengangkat takbir yang sama, Allahu Akbar. Tetapi pahala yang akan diberikan ganjarannya di sisi Allah SWT tentu berbeza. Mungkin saja seorang khusyuk, seseorang yang lain tidak dalam keadaan yang khusyuk. Mungkin saja seseorang yang sedang berdoa kepada Allah SWT, masing-masing dengan doa yang sama. Tetapi sudah semestinya seseorang apabila ia berdoa dengan penuh pengharapan dan benar-benar meminta kepada Allah SWT, sedang yang lainnya dalam keadaan memikirkan hal duniawi dan sebagainya. Bagaimana seseorang itu apabila ia berpuasa, sebagai contoh, apabila ia berpuasa, hanya Allah yang tahu bagaimana ibadah puasanya, walaupun setiap daripada manusia mengangkat takbir yang sama, mengucapkan doa yang sama, kerana pahala akan dibalas berdasarkan apa yang dilaluinya, bahkan apa yang telah diusahakannya. Para penonton yang dihormati sekalian, orang yang berhijrah sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iaitu Nabi menyebutkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah SWT. Kita mengetahui bahawasanya di dalam kehidupan kita di seharian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan semata-mata untuk kita meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita perlu mentaati apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita akan melihat bagaimana fungsi ataupun bagaimana keadaan iman itu naik dan turun di antara setiap manusia. Bagaimana cara kita untuk menghadapi perkara ini? Di antara perkara yang mungkin kita boleh lakukan ialah sentiasalah kita berdampingan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh untuk kekal istiqamah di dalam penghijrahan kita. Kerana apabila kita melakukan perkara yang sedemikian, ia pasti akan membantu di dalam proses penghijrahan kita, kerana kita malu kepada manusia, apatah lagi kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sentiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kekal istiqamah di dalam apa jua penghijrahan kita ke arah kebaikan demi mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya akhiri dengan aqulu hadza wastaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.